Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Fazil, bernombor matrik 046965. InsyaAllah hari ini saya akan membicarakan mengenai satu tajuk berkaitan dengan pembahagian harta pusaka di Malaysia, iaitu tajuk yang saya pilih ialah sikap waris antara faktor yang mempengaruhi kelancaran pembahagian harta pusaka di Malaysia. Jadi sebelum tu, seperti mana yang kita tahu, pembahagian harta pusaka ini ialah satu urusan yang berlaku apabila meninggalnya seseorang itu dia akan diuruskan hartanya oleh ahli waris yang masih hidup. Jadi antara faktor yang sangat penting dalam menentukan kelancaran pembahagian harta pusaka ialah sikap ahli waris itu sendiri, sama ada dia mengambil berat ataupun memandang remeh perkara ini. Tapi apa yang kita dapat lihat pada waktu sekarang, kebanyakan ahli waris masyarakat memandang remeh akan perkara ini dan tidak mengambil berat. Jadi antara istilah yang kita selalu dengar, kononnya tanah kubur masih merah, dan mereka menganggap tidak beradab dan tidak menghormati si mati apabila melaksanakan pembahagian harta pusaka dengan segera. Jadi istilah ini sangat bertentangan dengan agama kita dengan syarak, di mana sangat dituntut untuk mempersegerakan pembahagian harta pusaka apabila meninggalnya seseorang itu. Jadi insya-Allah saya akan menerangkan beberapa faktor yang perlu diambil perhatian oleh ahli waris itu sendiri. Yang pertama ialah ahli waris hendaklah bersikap prihatin akan perkara ini. Jangan mengambil mudah mengenai sesuatu yang telah ditetapkan oleh syarak, oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di mana antara faktor kelewatan ini, ahli waris dia merasa mudah untuk menguruskan pembahagian harta pusaka ini dan tidak memerlukan masa yang lama. Sebaliknya, proses pembahagian harta pusaka ini memerlukan ketelitian yang sebaiknya supaya dapat melaksanakan proses-proses itu dengan lancar. Dan ada setengah ahli waris yang yang menangguh pembahagian harta pusakanya sehingga waktu yang terdesak. Contohnya waktu terdesak seperti harta itu hendak dijual, digadai dan mereka dapat pampasan. Apabila dijual tu barulah mereka bertindak untuk melaksanakannya. Jika tidak terdesak, mereka biar macam tu saja. Jadi seterusnya, apa yang sangat sedih, ada juga yang ahli waris yang bagi alasan tidak ada masa untuk pulang ke kampung untuk berbincang menguruskan harta pusaka. Jadi sangat perlu dielakkan yang sikap ini. Okay, yang kedua ialah ahli waris mestilah saling mengingati ahli keluarga sendiri berkenaan dengan pembahagian harta pusaka ini. Jangan kita jangan kita mengharapkan kepada anak sulung saja untuk menguruskannya. Jika anak sulung tidak menyuarakan pendapat, maka semua akan diam. Jadi jangan kita harapkan kepada anak sulung ataupun yang ahli waris yang tertua dalam keluarga kita je. Jadi saling perlu kepada saling mengingati antara satu sama lain. Dan jika ada ahli keluarga, ahli waris yang lebih arif, dari sama ada dari segi hukum ataupun dari segi undang-undang pelaksanaan, maka ke depanlah untuk membantu ahli keluarga untuk menyuarakan pandangannya. Kerana mungkin ada ahli waris yang kurang ilmu pengetahuan dan ada ahli waris yang lebih ilmu pengetahuan tentang perkara ini. Jadi saling mengingati, saling membantu. Dan di sini dapat kita lihat juga pentingnya ilmu mempelajari pembahagian harta pusaka. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah antara faktor yang mengganggu kelancaran pembahagian harta pusaka ialah tiada permuafakatan antara ahli keluarga dan ada pertelingkahan di antara sama ahli keluarga ataupun ahli keluarga dengan si mati. Jadi mengganggu juga untuk melancarkan proses pembahagian harta pusaka. Kerana mungkin ada yang bermasa muka antara ahli keluarga, jadi payah untuk datang berbincang, untuk mengambil dokumen-dokumen, untuk kutip dokumen-dokumen daripada ahli waris yang lain, kerana saling bermasa muka, malu untuk berjumpa. Jadi perlu elakkan, harmonikanlah kembali kehidupan sama ahli keluarga supaya dapat membantu jika ada kesusahan dan membantu dalam situasi inilah pembahagian harta pusaka ini. Dan jagalah hubungan silaturahim sama ahli keluarga dan sama si mati semasa hidup. Dan
Yang akhir sekali, faktor yang menjadi penghalang kelancaran pembagian harta pusaka ialah wujudnya sikap ahli waris yang tidak mahu hartanya berpindah milik kepada orang lain kan. Perkara ini dapat dilihat, situasinya dapat dilihat apabila ada ahli waris yang duduk di tanah nama si mati kan. Dan hasil kajian daripada pegawai pembahagian harta pusaka juga mengkaji perkara ini benar-benar berlaku kan, di mana golongan ini seolah-olah takut apabila mereka membuat permohonan pembahagian harta pusaka, tanah tu akan berpindah milik dia akan dituntut oleh ahli waris ini. Jadi mereka menganggap lebih baik mereka berdiam diri dan tidak memohon pembahagian harta pusaka. Jadi tanah tu dapat kekal atas nama mereka. Itulah yang perlu dielakkan. Bersikaplah bertoleransi, bersikaplah jangan mementingkan diri sendiri. Sebab perkara ini berkaitan dengan hukum hakam dalam agama Islam. Jadi sekadar itu saja faktor yang saya boleh terangkan dalam masa yang singkat ini. Kesimpulannya yang saya boleh buat ialah ternyata sikap waris ini sangat-sangat mempengaruhi kelancaran pembahagian harta pusaka di negara kita Malaysia, sebab tidak ada orang lain yang boleh menguruskan melainkan ahli waris yang masih hidup. Wallahu alam. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada diri ini dan juga penonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.